السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung ayat yang ke-240. 240 muka surat 39. 240 ayat 240 muka surat 39. Kita baca sampai ayat 42 atau 42 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya sahajalah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga baginda, juga para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
dan jadikanlah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah telah kurniakan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai hati yang bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yakni faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma urzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami berdoa untuk mereka. Dan Allahumma hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya, yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-240, kita tengok dulu dari sudut makna. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan. Yutawaffawna, diwafatkan dengan makna matilah. Yutawaffawna, orang-orang ni suaminya, suami yang diwafatkan oleh Allah, yakni meninggal dunia. Minkum, di kalangan kamu ni orang Islam, kita semualah. Kemudian wayadharuna azwaja, mereka itu meninggal, mereka meninggal dengan meninggalkan, dua meninggal. Mereka mati dengan meninggalkan azwaja, isteri. Wasiyatan li azwajihim, dia kena wasiat kepada isteri-isterinya sebelum dia mati, mata'an, iaitu nafkah. Mata' ni nafkah, ilal haul, sehingga al-haul maknanya as-sanah, setahun. Ghaira ikhraj, tanpa mengeluarkan mereka ataupun mereka pindah daripada rumah suami. Tapi isu lain, fa'in kharajna, maka jikalau isteri yang kematian suami itu dia keluar sendiri, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa ke atas kamu, fima, di dalam, ma, perkara ataupun apa yang fa'alna, isteri-isteri itu melakukannya, fi anfusihim, pada pilihan mereka sendiri, mim ma'ruf, dengan cara baik. Maknanya kalau dia keluar sendiri dengan rela dia, maka wasiat itu hilang, tidak ada.
Wallahu, itu ayat lain. Wallah, Allah nak cerita Allah. Allah tu sifat dia aziz, maha perkasa. Aziz, maha perkasa untuk balas kamu. Dia kuat, dia berkuasa, dia balas kamu. Kalau kamu buat baik, dia balas baik dengan aziz dia. Kalau kamu menyeleweng daripada hukum Allah, dengan aziz Allah, Allah balas juga, tapi balas buruk. Hakim, Allah bijak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Dia kumpul dua nama Allah sebagai memperjelaskan diri Allah, zat Allah itu. Wallah, Allah itu aziz, maha perkasa. Maksudnya orang lain kena ikut dia. Orang lain tidak ada kuasa untuk menentukan hukum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan cantum dengan hakim. Walaupun dia memutus, tetapi penuh hikmah dan penuh bijaksana yang tidak langsung merugikan hamba dia dalam apa-apa keputusan. Itu maksud ayat ini. Cuma tuan-tuan dirahmati Allah, ulama tafsir mengatakan ayat ini dari sudut hukum telah dinasahkan. Dari sudut hukum telah dibatalkan beramal dengannya. Dia dibaca boleh pahala. Baca ni tak ada isu. Cuma hukum yang ada dalam isu ini telah diganti dengan ayat lain. Ayat mana? Ayat yang telah kita pelajari beberapa ketika dulu, iaitu di muka surat sebelah, ayat 2, 3, 4. Cuba tengok 2, 3, 4, 234. Mana ayat hari ni 240, ayat yang sebelum ini 234. Sama je ayat dia. Walladzina yutawaffawna minkum. Kan? Orang-orang yang dimatikan suami. Macam kita rasa, kenapa dimatikan? Adakah orang yang mematikan kita? Nah, yutawaffaw, dia tak nak mati, tapi siapa masa diambil umur dia. Kita ni tak ada hak untuk menentukan bila kita nak mati. Ada pihak yang bekerja menentukan hak umur kita. Jadi saya bila tengok perkataan yutawaffawna, kita ni tak tahu bila. Jadi bila tak tahu bila kita meninggal, kita kena sentiasa bersedia. Perkataan yutawaffaw ini menjadikan kita takutnya hidup ini, sebab bila-bila masa sampai masa Allah ambil kita. Jadi walladzina yutawaffawna minkum, kemudian wayadharuna azwaja, sama je ayat tadi. Cuma hukum ini dia kena buat lain, iaitu yatarabbasna bi anfusihim. Hendaklah mereka, yakni isteri tu, yatarabbasna, tu makna isteri. Isteri-isteri yang kematian suami itu mesti dia panggil apa? Bergabung. Apa dia panggil? Bergabung kan? Bergabung bi anfusihim, secara sendiri-sendiri, arba'ata ashhurin, duduk dalam rumah lah. Arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau kita nak banding dengan ayat yang dimansuhkan hari ni, setahun kan, dia setahun, tapi dia duduk setahun itu di rumah suami
dia hak dia, semua yang dia dapat sebelum ni dia akan dapat. Lepas pada setahun baru dikira waris semua sekali lah. Apa yang hak dia, apa yang dia tidak berhak. Jadi ayat ni diganti dengan ayat 1, 2, 3, 4. Maknanya dia kena duduk dalam rumah secara bergabung selama 4 bulan 10 hari. Isu lepas pada tu apa jadi? Fa iza balaghna, kita tengok ayat 2, 3, 4 sikit lagi. Fa iza balaghna, apabila mereka isteri-isteri yang kematian suami itu balaghna, cukup ajalahunna, tempoh 4 bulan 10 hari itu, apa lepas pada tu? Fala junaha alaikum, maka tidak berdosalah ke atas kamu fima fa'alna, pada perkara yang mereka biasa buat sebelum ni. Fa'alna tu yang mereka biasa buat sebelum kematian suami. Termasuklah dia nak berhias, nak pakai apa-apa, nak keluar ke mana, tidak berdosa. Ke atas kamu tu, alaikum tu wali, orang yang bertanggungjawab. Kalau wali tu keluarga dia lah, ataupun kalau anak dia, ayah dia. Fima fa'alna fi anfusihinna, itu isteri-isteri, bil ma'ruf, tapi dengan cara ma'ruf. Tak boleh dia keluar lepas suami mati, dia keluar dalam keadaan tak tutup aurat. Itu tidak ma'ruf. Keluar suka-suka jumpa lelaki, itu tidak ma'ruf, kan? Mesti kebebasan yang Allah beri kepada setiap isteri yang kematian suami ikut had agama. Dia tidak lebih daripada itu. Sebab itulah Allah tutupkan ayat ini dengan bil ma'ruf. Tapi kalau kita tipu-tipu, boleh tak? Tipu-tipu. Allah tutup ayat berikut, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu, itu pun dia nak cerita tentang Allah. Allah itu, Allah yang kita taat, yang kita sembah, yang ahad, yang samad, lam yalid, rabbil alamin, rabbil falaq. Allah itu bima ta'malun, dengan apa jua yang kamu buat, sama ada zahir ataupun sembunyi, Allah itu khabir. Allah itu khabir. Apa makna khabir? Sangat tahu. Khabir ini sangat tahu. Kita tahu, tapi di belakang tak tahu. Tapi Allah di depan ke, di belakang ke, macam mana ke, Allah itu sangat tahu. Tak boleh sembunyi ya? Jadi kita kena ikhlas, kita kena jujur dalam ibadat kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah, mengenai jujur ni, saya nak share satu dapatan daripada tadabbur ayat ni. Saya dapat jujur dalam ibadat, dalam semayang, dan jujur dalam kehidupan. Boleh tak share sikit? Saya dapat daripada surah Al-Imran ayat 191 sampai ayat 200. Ayat ini Nabi SAW dia bangun daripada tidur, sebelum dia pergi bilik air, kita kata bilik air lah, sebelum dia mandi sampai wuduk, dia baca ayat ni, 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Cuba tengok sikit 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kita tak hafal lagi lah, tapi kita tengok juga malam ni sebagai amalan yang kita boleh guna terus. Di muka surat 75 dan 76 yang Nabi baca start daripada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai akhir.
Jadi saya bila mana jumpa hadis yang menyatakan Nabi amal ayat 10 ayat terakhir ni setelah bangun daripada tidur, saya pun buatlah sedikit penyelidikan dan mendalami 10 ayat ni. Maka daripada pandangan-pandangan ahli tafsir, saya dapat dua perkara penting. Satu perkara berkaitan dengan solat khusyuk. Solat khusyuk ialah solat kita bila kita semayang, kita tak boleh putus ingatan dengan Allah. Tak boleh putus ingatan. Mana hujahnya? Hujahnya ayat 191 tu. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Kata ulama, bila dia ingat pada Allah ni? Fi salatihim, di dalam semayang mereka. Qiyamah, sama ada semayang dia semayang orang sihat, qiyam. Wa qu'udan, ataupun semayang orang uzur, duduk atas duduk ataupun duduk atas kursi, ni qu'ud dia panggil. Ataupun wa ala junubihim, baring, orang semayang baring, maka wajib ke atas dia salat dia tak boleh putus, tak boleh putus ingatan dengan Allah. Lalu saya cek dalam tafsir dan dalam bacaan-bacaan ibadat kita, solat kita, tuan-tuan, satu, kita ingat tak? Kita baca daripada takbir, rukun qauli, daripada takbir sampai salam, lidah kita tak pernah berhenti daripada zikir. Betul tak? Tak pernah berhenti pun. Tak ada orang Allahu Akbar dia tak baca apa. Itu dia panggil terputus. Tapi kita tak, lepas takbir baca doa iftitah, lepas baca doa iftitah baca Fatihah, lepas baca Fatihah baca surah, kemudian rakaat baca subhana rabbiyal azim, i'tidah sampai salam kita baca. Isu zikir lidah tak ada. Tak ada masalah. Cuma saya dapati isu zikir hati, ini masalah. Isu zikir hati, kadang-kadang lidah membaca, hati duduk rumah, hati duduk di kereta, hati tak sama dengan lidah bercakap. Jadi macam mana nak selesai masalah ini? Saya dapat satu pandangan ulama, dia kata cantik, dan saya cuba amalkan, dia rasa seronok. Apa dia? Cara dia, rukun sembahyang 13, betul tak? Salah satunya niat serta takbir. Semasa kita niat tu, kita ingat aku sembahyang maghrib tadilah 3 rakaat makmud kerana Allah Ta'ala. Maka masa tu niat dia ingat pada Allah kan, 100% kita ingat. Dia kata kena bawa ingatan itu seterus sampai salam. Hati kita tidak lari ke lain. Bila dia nak pergi, kita duk ingat pada niat kita tu kepada Allah, maka kita akan terikat dengan niat kita. Maka lidah bergerak, hati menjaga niat sampai salam. Ini cara nak khusyuk. Cuba balik. Kadang-kadang kita lepas niat tu, dia jadi lalai, pergi ke lain. Satu. Baik. Yang ni saya dapat daripada huraian ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik, satu lagi yang kita kena buat yang sangat-sangat penting ialah saat kita berjalan-jalan di bumi Allah, ada 4 perkara yang kita kena buat. 2 perkara untuk Allah, 2 perkara untuk masa depan kita.
Apa dia? Dua perkara untuk Allah. Saat kita melihat apa jua ciptaan Allah, tak kira kecil ataupun besar, yang penting benda yang kita tengok tu Allah yang buat, Allah yang cipta. Maka dua benda kita kena sebut. Pertama, kita kena sebut, ya Allah, tidaklah engkau buat benda ini sia-sia. Kita kena ada rasa dan ingatan begitu. Dalam Quran dia sebut dalam ayat 191 tu, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maknanya kalau kita nak kata dengan bahasa Quran, kita kata Rabbana ma khalaqta hadha batila. Bila kita lihat kebesaran yang ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, untuk Allah kita kena kata subhanallah. Subhanallah. Di sini dia kata subhanaka. Subhanaka. Jadi boleh kita kata subhanaka ya Allah, maha suci engkau ya Allah, ataupun direct subhanallah. Jadi ini tanda kita zikir di luar sembahyang. Zikir di luar sembahyang. Untuk kita dua. Yang pertama, ayat selepas pada tu faqina azaban nar. Ya Allah, maka engkau lepaskan kami daripada azab neraka. Untuk kita. Yang ketiga, ayat 194 tu, ataupun keseluruhanlah daripada ayat 192 sampai 94. Kita ambil keputusan dengan kata begini, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, engkau masuklah kami semua akan syurgamu bersama dengan orang-orang yang berbakti, orang yang baik-baik. Untuk kita minta lepas daripada neraka, nak baca apa doa untuk lepas neraka tak kisah. Antara doa yang Allah sebut di sini, faqina azaban nar. Untuk minta syurga, mintalah dengan bahasa apapun, yang penting kita minta syurga. Ini hak kita. Juga dalam isu ni, kita sebut neraka tu bukanlah di hari akhirat saja. Yang kita sebut azab neraka tu boleh jadi semasa hidup kita ni tak naklah hidup menderita dan susah. Dia adalah azab, sebahagian daripada azab Allah. Jadi kita minta Allah selamatkan. Dan syurga itu bukanlah syurga yang abadi sahaja. Syurga dunia pun kita nak hidup dalam keadaan sihat walafiat, aman sentosa insya-Allah. Itu dua benda yang anda dapat daripada ayat ni. Maknanya selain dari kita boleh amal, kita bangun pagi baca ayat ni daripada ayat allazina yazkurunallaha qiyaman sampai akhir. Lepas tu kita pergi mandi. Tapi nak baca macam mana? Wuduk tak ada. Pandai-pandai lah. Ada. Mungkin hafal ataupun baca dalam handphone tapi kita tak sentuh. Itu tambahan kepada kita pada malam ini sebagai amalan persediaan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Moga-moga Ramadan yang akan datang memberi 1000 peluang kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Baik, kita pergi balik kepada ayat kita. Jadi ayat 240 ni dari sudut hukumnya telah diganti dengan ayat 1, 2, 3, 4 2, 3, 4. Kemudian kita pergi ayat yang ke 241. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Walil mutallaqati, bagi isteri-isteri yang ditolak, yang dicerai. Mutallaqat dia panggil isteri-isteri yang dicerai itu
Apa dia hak dia? Hak dia ialah mata'. Iddah, iddah yang hak untuk dia mendapat segala keperluan dia bil ma'ruf, dengan jalan yang baik, jalan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Mata' ni juga ialah pemberian yang memberi yang diberi oleh pihak suami ataupun suami kepadanya dengan cara yang mencukupkan dia. Di dalam tafsir dia sebut, dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat muta'ah. Apa makna muta'ah? Pemberian sanggup hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib, atas orang-orang yang bertakwa. Haqqan tu, dalam ayat tu, haqqan ialah satu hak. Mata'um bil ma'ruf haqqan. Apa makna haqqan? Tanggungjawab yang mesti dilakukan ke atas siapa yang berhak itu? Alal muttaqin, ke atas orang-orang bertakwa di kalangan suami ataupun keluarga dia. Kalau suami itu tak mampu, keluarga dia kena tolong beri sanggup hati yang boleh mencukupkan hidup dia sementara dia boleh berdikari. Itu dia sebut haqqan alal muttaqin, maknanya suami atau keluarga suami atau pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan, dia ada kaitan dengan takwa dalam isu menjaga kepentingan isteri-isteri yang diceraikan. Maka dia tak boleh, orang kata, buat suka hatilah. Bila dicerai, ditinggalkan begitu, sedangkan kita orang baik, kita orang bertakwa, maka kita sebenarnya tercalalah sifat takwa kita itu. Baik, kadzalika yubayyinullah, demikianlah. Okey, demikian ni ayat mana? Ayat demikianlah tu untuk walil mutallaqat sahaja ke, ataupun ayat-ayat sebelum ni? Ini satu isu yang kita bila baca Quran, bila Allah sebut kadzalika, demikianlah yang tersebut itu, sama ada yang tersebut paling dekat dengan kita ialah walil mutallaqat. Sebab walil mutallaqat itu ayat yang sempurna, maka kadzalika, yang demikian itu khusus untuk yang dekat je. Itu satu cara kita nak faham hubungan ayat kadzalika dengan ayat sebelum. Kalau kita nak panjang lagi kadzalika, kita kena ambil isu ni semua sekali. Sebab ini ayat 242 ni adalah penutup kepada isu rumah tangga. Maka kadzalika ini, kalau kita nak lebih selesa, kita kena pergi kepada ayat yang berkaitan dengan isu rumah tangga. Banyak daripada mana lagi tu? Contohnya daripada ayat 221. Tu wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ada lagi tak sebelum tu? Tak ada. Start situ. Jadi start ayat 221 sampai hari ni Allah kata semua yang diterangkan itu kadzalika, yang demikian itu yubayyinu, Allah memperjelaskan, ataupun yubayyinu, memperjelaskan oleh Allah. Kita terjemah perkata gitu.
memperjelaskan oleh Allah lakum, untuk kamu, ayatihi, akan ayat-ayatnya. Untuk apa Allah terang daripada ayat 221 sampai ayat 241 ni? 221, 231, 20 ayat kan? Untuk apa Allah cerita semua ni? Kata Allah, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu ada akal. Taqilun ni maknanya tafhamun, kamu faham. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akal Allah guna taqilu dengan makna tafhamun. Rupa-rupanya untuk faham isu rumah tangga ni, kita kena fikir, guna akal. Dan akal itu tidak akan berfungsi tanpa dikaitkan dengan hukum-hukum yang Allah tentukan. Kita fikir tanpa hukum tak guna. Fikir mestilah ikut hukum yang telah diputuskan Allah, baru dikatakan taqilun. Tapi kalau fikir ikut kita, walaupun kita faham dengan cara kita, tapi tidak dianggap akal, tidak dianggap taqilun. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 242 ini sebagai penutup. Tujuan Allah memperjelaskan bermula daripada ayat 221 sampai ayat 241, 20 ayat ini sebagai menzahirkan orang-orang yang Allah redha, iaitu orang-orang yang khususnya suami serta keluarga suami yang mencari redha Allah dalam rumah tangga. Dia tak boleh membuat sesuka hati, kerana dengan tidak mengikut kehendak Allah ini menyebabkan Allah tidak redha. Bila Allah tidak redha, kita tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada kehidupan rumah tangga kita, walaupun kita bahagia. Ada satu benda mungkin sebagai penutup untuk pertemuan kita. Berapa dah? Minit dah? Habis dah? Okey, kita sebagai penutup, dalam Ramadan ni lah, Ramadan saya nak nasihat pada diri saya dan semua yang hadir. Tuan-tuan cuba tengok ayat 185 surah Al-Baqarah, baca baik-baik. Ramadan dengan Quran adalah satu jasad yang tidak boleh dipisahkan. Sesiapa yang puasa 30 hari sempurnalah baca Al-Quran 30 juzuk. Sebab dia satu ketul, satu batang tubuh yang tidak boleh dipisahkan. Daripada mana? Daripada perkataan allazi unzila fihi al-Quran. Itulah sekadar peringatan kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya kita semualah yang akan berdepan dengan Ramadan ini, insya-Allah. Selamat berpuasa Ramadan dan selamat menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang berjaya mengambil segala kebaikan yang akan datang, dan kita doakan supaya kita berada dalam keadaan barakah dan sihat sepanjang hidup ini, dan bertemu dengan Ramadan untuk beramal dengan sempurna. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung nanti di ayat yang ke-243 insyaallah.